Khidmat dandanan rambut adalah sesuatu yang telah diwarisi manusia sejak sekian lama. Fashion rambut itu juga subjektif dari segi rupa dan cita rasa pemilik badan. Dandanan rambut kini datang dalam pelbagai inovasi dan teknik. Seorang pendandan rambut juga menjadi tempat rujukan wanita mahupun lelaki dalam mendapatkan hasil terbaik yang diinginkan untuk mahkota di kepala. Hai, saya Ethel Lampai Ringgit dan anda bersiaran bersama kami di dalam Femina, sebuah program yang membawa anda mengenali sisi peribadi serta kejaya wanita pilihan. Pada kali ini, kami membawakan seorang wanita dengan kebolehan kreatif dalam mendandan rambut. Felma Mukid telah memberikan sumbangan dalam industri dandanan rambut sudah hampir 2 dekad lamanya. Pemilik kepada salon Hairdo 21 ini merupakan seorang wanita yang gigih membangunkan perniagaan beliau dikala banyak perniagaan lain mengalami kesukaran. Dikenali sebagai seorang yang sophisticated, Felma menekankan kualiti dan inovasi terkini dalam khidmat dandanan rambut yang beliau berikan. Tidak kekok mencuba teknik-teknik baru dan terkini, Felma sentiasa mencari inspirasi dari pemerhatian beliau terhadap keadaan sekeliling serta menjadikan Datuk Winnie Lu dari salon A Cut Above sebagai idola beliau. Felma ialah seorang yang boleh kita katakan wanita gigih serta bijak dalam mencatur perjalanan perniagaannya. Bermula sebagai seorang pembantu di kedai rambut, beliau akhirnya membuka salon sendiri yang pertama pada tahun 2005 di Sarawak Plaza. Kini beliau menumpukan perhatian pada kedai dandanan rambutnya yang terletak di Aeon Mall Kuching dan setelah hampir 20 tahun berkecimpung dalam bidang ini, Felma sudah sangat memahami pelbagai jenis permintaan oleh pelanggan-pelanggan beliau yang terdiri dari pelbagai lapisan masyarakat. Jadi teruskan bersama kami dalam mengenali watak wanita kreatif ini. Hanya di Femina. Hai, saya Thelma Mukid. Saya dilahirkan di Serian dan berumur 43 tahun. Bapa saya berbangsa Iban dan pada sebelah ibu pula berbangsa Cina dan Iban. Minat saya dalam bidang rambut timbul secara semula jadi. Pada mulanya, saya hanya bekerja sebagai seorang pembantu di sebuah kedai gunting rambut di Kuching ni dan hanya menolong apa yang patut pada waktu itu. Ya, dalam waktu itu juga saya cuba menganalisa setiap proses pembuatan mewarna rambut. Dan setiap malam sebelum tidur, saya memikirkan teknik-teknik serta adunan untuk menghasilkan rambut yang berwarna-warni. Selepas itu, saya mula berjinak-jinak dalam melakukan eksperimentasi saya pada warna masa itu dan saya mencuba dekat rambut kawan-kawan saya. Di dalam keluarga saya, hanya saya seorang sahaja yang terlibat dalam bidang dandanan rambut ini. Adik perempuan saya memang pernah cuba membantu tetapi akhirnya dia memilih bidang lain untuk meneruskan kerjaya beliau. Mungkin satu hari nanti, anak perempuan saya akan meneruskan legasi saya kerana sejak kecil lagi, dia memang mempunyai bakat semula jadi dalam dandanan rambut. Pada mulanya, saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang pendandan rambut. Dahulu saya bayangkan diri sendiri menjadi seorang pelakon ataupun model yang berpakaian glamour setiap masa. Saya mula menceburkan diri dalam bidang dandanan rambut pada tahun 1999 dan mengikuti kursus latihan bersama Tony and Guy. Ia telah membawa saya ke serata tempat seperti Kuala Lumpur, Singapura, Jepun dan London. Dan dari masa ke semasa, kami sering mengadakan kursus-kursus untuk memperbaiki lagi teknik-teknik dan mencuba produk-produk baru dari dalam dan luar negara. Jika tidak silap saya, terdapat lebih kurang 150 buah salon dandanan rambut di Kuching dan 1/3 daripadanya dimiliki oleh golongan wanita. Persaingan di dalam bidang ini memang sentiasa ada, tapi saya sentiasa berfikiran positif dan tidak menganggapnya sebagai beban kerana setiap salon mempunyai keistimewaan mereka sendiri. Thelma adalah seorang yang sangat kreatif, berani mencuba teknik yang baru dengan mengikuti rombongan hair show dekat luar negara. Lepas tu dia balik, dia akan mencuba teknik yang baru tu kepada pelanggan dia. Sebab itulah saya menjadi pelanggan setia dia sampai ke hari ini. Persaingan dalam perniagaan adalah satu perkara yang bagus dan dari situ kami dapat meningkatkan lagi kualiti dan memperbaiki kelemahan serta memikirkan kreativiti baru dalam memberikan servis pada pelanggan.
Hari pertama saya bekerja sebagai penanam rambut amat mendebarkan. Memang masa tu saya rasa gemetar, tapi dalam masa yang sama saya cuba meyakinkan diri sendiri supaya sentiasa percaya pada diri saya sendiri dan menjalankan tugas. Setelah sekian lama berkecimpung dalam bidang ini, barulah saya memperolehi keyakinan dalam menjalankan tanggungjawab sebagai penanam rambut dan juga seorang pemilik perniagaan. Antara perkara yang amat menggembirakan saya adalah apabila saya menghasilkan teknik baru dalam pembuatan dandanan rambut. Perasaan gembira ini turut dikongsi bersama pekerja-pekerja saya yang komited dan telah banyak membantu saya. Dalam perniagaan ini, memang terdapat jatuh bangun. Tetapi saya tidak pernah menganggapnya sebagai satu perkara yang negatif. Sebaliknya, ia memberikan saya satu cabaran dan pengajaran supaya saya lebih maju ke hadapan. Saya masih ingat kenangan saya pada tahun 2009 apabila saya membuka satu cawangan Hairdo 21 Salon di Bandaraya Kuching ini juga. Malangnya, cawangan itu hanya dapat bertahan selama 6 bulan sahaja menyebabkan saya mengalami banyak kerugian. Kenangan itu telah mengajar saya dalam menempuh masa depan sebagai seorang pendandan rambut dan juga ahli perniagaan yang tabah. Kegagalan itu sedikit sebanyak telah menjadikan saya lebih kuat dan matang dalam menghadapi pelbagai situasi yang mendatang. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada pelanggan tetap dan juga pelanggan baru saya yang sentiasa memberikan sokongan kepada salon saya. Saya juga berterima kasih kerana mempunyai keluarga, kawan dan juga kaki tangan yang komited membantu dalam apa jua keadaan. Saya bersyukur dapat menjalankan perniagaan ini bersama-sama mereka dan berharap kami dapat melangkah dengan lebih jauh lagi dalam bidang ini. Bertemu lagi di Femina dan anda bersama kami di sesi Temu Bual bersama tetamu jemputan kita pada hari ini, Thelma Mukid. Selamat pagi, Ethel. Hai, terima kasih atas jemputan pagi ini. Sama-sama. Dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sama-sama. Sudah pasti ya, Thelma sangat berminat dengan fashion-fashion semasa dan mengikuti fashion-fashion dan trend yang terkini. Boleh Thelma ceritakan? Memang saya sentiasa mengikuti trend-trend terkini, terutamanya dari segi mendandan rambut dan mengikutkan cita rasa customer kita juga dan kehidupan harian dia dan pekerjaannya macam mana yang bersesuaian dengan hari-hari dia. Maksudnya seperti personality berbeza-beza. Ya, betul. Begitu juga dengan rambut. Ya, betul tu. Sepanjang Thelma berkarya di dalam dandanan rambut ini, sudah tentu terdapat banyak perubahan ya daripada awal, daripada dahulu dan sekarang. Ya, betul. Mungkin boleh Thelma kongsikan. Memang banyak perubahan, terutamanya saya sudah dalam industri ini selama 21 tahun. Dari dahulu, masa saya baru-baru bermula, cara pengguntingan, pewarnaan dan styling rambut memang berbeza sekali. Masa dulu kan, warna rambut tu biasanya warna brown, warna merah. Jadi kalau nak buat dia ada menarik sikit, kita simpan highlight yang terang sikit. Dan pengguntingan adalah banyak layer. Tapi sekarang memang berbeza. Sekarang adalah style yang lebih selesa dan warna, tapi warnanya memang sangat-sangat menarik. Seperti sekarang adalah sangat-sangat in trend adalah balayage. Jadi kita nak buat balayage color, selalu campurkan beberapa jenis color bersama yang supaya dia nampak lebih menonjol lagi. Adakah balayage ini sama dengan satu jenis trend yang amat popular sekarang dinamakan ombre? Adakah sama sebenarnya? Ombre lebih kurang sama dengan balayage, hampir sama, tapi ombre adalah lebih kepada warna di hujung sedikit. Macam di sini hitam, lepas tu di hujungnya kita buat warna dia daripada warna coklat kepada coklat muda lagi, macam tu. Dia macam alunan kan? Alunan, ya. Dari gelap ke terang. Dan bagi balayage tu pula, warnanya adalah memang berlainan daripada warna ombre. Ya. Kebanyakan balayage yang kita buat, trend dia kita buat bingkai muka menggunakan warna yang lebih terang lagi. Lebih terang. Ya, lebih terang. Jadi kebanyakan sekarang kalau kita buat layer rambut kan, dia memang tidak berapa pendek macam dulu. Sebab kita nak buatkan bingkai dia sampai
Sini. bahagian dagu sini. Okey, dagu ya. Okey. Supaya dapat kita buat dapat bingkai muka dia. Lepas tu dan warna dia memang beralun-alun, bermacam-macam jenis color, boleh dicampur. Saya biasa buat di kedai saya kan, saya buat warna kelabu gelap di atas kepada kelabu yang terang sikit kepada warna yang hampir platinum. Ada alunan juga di Ada situ. alunan. Kadang-kadang kita nak pecahkan color tu menggunakan warna lain supaya dia nampak lebih natural lagi kan. So biasa saya pakai warna yang ada kelabu sikit, kelabu yang gelap ataupun warna purple yang gelap sikit ataupun warna brown yang biasa kita pakai. Teknik mengala rambut ni, mewarna rambut, kalau kita buat dia dulu, dia akan menjadi terlalu terang. Jadi kita tak nak dia terlalu terang di bahagian depan. Biasa di bahagian belakang memang warna tu lambat sikit nak meresap. Jadi kita buat dari belakang dulu. Kita aturkan dia punya bahagian di mana yang kita nak letak color ni, nak letak color yang lain. Lepas tu baru kita akhirkan dengan bingkai di muka. Tapi memang sebelum kita membuat color, kita bagi dulu bahagian tu untuk menjadikan bingkai. Tapi pewarnaan adalah kemudian. Dengan itu planning is the key lah. Kita kena pastikan mana satu yang harus kita warna dulu dan kemudian. Anda telah menjelajah banyak negara bukan dalam menimba ilmu berkenaan dengan dandanan rambut. Bolehkah Thelma ceritakan bagaimanakah pengalaman sepanjang mencari ilmu dandanan rambut tersebut di negara-negara tersebut? Ya, banyak negara yang telah saya jelajahi untuk menimba ilmu menanam rambut di Eropah, di Asia juga. Dan di negara kita sendiri ini memang terlalu banyak. Dan setiap negara memang mempunyai kelainan dan keistimewaan mereka sendiri dalam cara menanam rambut mereka. Memang berlainan. Bolehkah Thelma ceritakan perbezaan di setiap negara tentang fashion ataupun trend yang terkini ataupun pada waktu itu? Ya, memang trend dia berlainan seperti tetapi kita memang mengikut perkembangan apa trend sekarang. Setiap negara mengikut satu trend. Kita orang Asia memang berbeza dengan rambut orang barat. Selain daripada warna, mungkin dari segi tekstur dan sebagainya? Ya, dari tekstur juga. Jadi kalau tekstur rambut orang Asia dengan tekstur rambut orang barat, kalau kita buat color yang sama, memang kita tak dapat keputusan yang sama. Jadi setiap kelainan itu adalah beauty yang kita dapat. Adakah rambut kita orang Asia ni lebih cepat meresap warna berbanding dengan rambut-rambut orang luar, contohnya dari negara barat? Pasal meresap color tu memang rambut orang Asia memang lebih susah untuk meresap color. Bagi rambut orang barat memang senang sebab rambut dia orang warna dia sudah terang, jadi kita buat warna memang senang lagi. Kalau orang barat buat rambut kita, dia orang rasa banyak cabaran. Mungkin kerana keutuhan mungkin rambut tersebut. Ya, betul tu sebab rambut kita warna hitam, kalau kita nak berubah warna dari hitam ke warna yang lebih terang, memang kita perlukan masa dan mungkin lebih dari satu kali pembuatan warna. Dan saya percaya juga kita perlu melakukan sedikit bleaching kalau tidak silap saya. Ya, bleaching ataupun kita panggil perlighten adalah perlu untuk sesetengah color. Bidang dandanan rambut adalah antara yang terkesan akibat pandemik. Jadi melihat kepada situasi ini, bagaimanakah Thelma memacu perniagaan tersebut sejajar dengan situasi yang sedang berlaku sekarang? Ya, memang semenjak pandemik ni memang terjejas bidang penanam rambut dan juga majoriti bisnes lah. Memang semua dia terjejas, semua ada yang terpaksa golong tikar. Tapi dalam bidang industri penanam rambut ini adalah perkhidmatan yang penting. Jadi kita selalu ada kerja walaupun sedikit, tapi selalu ada kerja yang dibuat juga. Sudah tentu modul perniagaan pun berubah? Ya, modul perniagaan terpaksa berubah semenjak pandemik ni dari segi servis dan juga promosi. Jadi sekarang dalam sosial media kami dari Instagram, Facebook dan kita punya personal Facebook kita membuat banyak promosi dari segi harga ataupun promosi untuk style yang lebih menonjol. Di salon semua memang agresif untuk menjayakan lagi promosi di salon kami dan daripada pandemik ini saya lihat kumpulan kami lebih lagi berpakat untuk mengerjakan sesuatu sehingga berjaya. Jadi ada kebaikan juga. Ada hikmah sebenarnya pandemik ni. Ya, ada hikmah di sebalik pandemik ni sebenarnya. Semangat kekitaan tu lebih kuat, lebih kuat lagi. Yes.
Jadi Thelma, jika bukan dalam bidang dandanan rambut, apakah kerjaya yang mungkin Thelma lakukan sekarang? Oh, soalan tu. Itu yang menarik. Ceritakan. Masa saya masih muda, saya memang teringin sekali nak nampak glamour, pakai kasut tumit tinggi, yang tinggi, baju yang cantik-cantik. Jadi masa tu pikiran saya kalau nak macam ni adalah menjadi pelakon ataupun model. Tetapi menjadi pendandan rambut sekarang pun tidak ada yang kekesalan. Jadi seorang pendandan rambut yang sangat stylish. Ya. Dan mungkin boleh menjadi model ataupun pelakon selepas ini? Ya, saya berharap juga ia akan jadi begitu. Thelma, Ya. terima kasih kerana sudi datang dan menjawab soalan-soalan tadi. Terima kasih juga kerana menjemput saya dalam rancangan ini dan saya rasa bersyukur kerana terpilih. Saya juga rasa berterima kasih dan kerana telah mengenali Ethel dan kru-kru dalam rancangan ini dan ini adalah pengalaman yang tidak dapat saya lupakan. Sama-sama, Terima kasih. Thelma. Sama-sama. Sama-sama juga. Dan kita kembali selepas ini. Maka bermulalah cabaran untuk kali ini. Hai Thelma, Hai Ethel. apakah yang perlu kita lakukan? Hari ini saya nak ajar Ethel cara mencuci rambut dan membuat rawatan rambut. Jom ikut saya. Jom. Rambut customer kita sekarang ni sangat kering. Jadi saya nak ajar Ethel macam mana nak mencuci rambut terlebih dahulu. Baiklah. Jadi sekarang kita buka rambut ni. Pegang ni. Okey. Kita simpan shampoo dekat sini. Alright. Pada masa yang sama gosokkan untuk menghasilkan buih pada rambut. Simpan lebih banyak air lagi. Gosok dia secara memutar. Okey. Memutar. Gini. Ya, untuk menghasilkan lebih banyak buih. Ya, bagus. Sambil simpan air, Oh, kita sambil gosok. itu kita gosok juga. Baiklah. Ya. Selepas 10 minit mencuci rambut ini, kita akan mencuci rambut ini di sinki dan ke depan sini balik, baru kita simpan ubat rawatan rambut itu. Ya. Ini betul Thelma? Ya, betul. Okey. Sekarang Ethel rasa rambut dia agak keras kan? Betul. Jadi selepas ini kita nak bagi rambut tu kepada dua bahagian. Okey, dua bahagian. Bagi dua bahagian adalah bahagian di tengah dari belakang ni kita bahagi dua. Okey. Kita buat klip macam ni. Sudah bahagi dua di tengah. Lepas tu Ethel klip sampai sini macam ni ya. Jadi Ethel buat sebelah lagi. Okey. Dan kita bawa ke atas. Bawa ke atas. Betul. Ya, bagus. Rawatan rambut ni, krim dia ambil dengan berus. Sapu di sini dulu, lepas tu bawa dia turun. Selepas itu kita akan massage, kita akan urutkan rambut ini. Ya. Okey. Pastikan semua disaluti ya. Semua disaluti, lepas tu kita urut. Ya. Sekarang kita buat bahagian kedua. Kita ambil rambut macam ni Okey. dan kita ulang lagi proses yang sama. Jadi sekarang Ethel boleh urut lagi rambut tu. Okey. Pastikan semua rambut ni semua masuk. Okey. Ya. Kita boleh berpindah ke tingkat yang ketiga. Okey. Kita bahagi dari sini, Dari sini ya. dari sini ke belakang telinga dia. Kita akan buat menyapukan rawatan rambut ini lapisan demi lapisan sehingga habis. Ya. Sekarang kita akan melakukan proses penguapan rambut. Baik. Jadi proses ini adalah untuk memastikan yang rawatan rambut ini akan menyerap secara maksimal ke dalam rambutnya. Sekarang Ethel boleh tutup untuk penguapan. Kita tutupkan. Tutupkan dan kita simpan selama 15 minit. 15 minit. Ya, kita tunggu. Tunggu. Kita akan memulakan proses membilas rambut ini sehingga bersih dengan menggunakan air sahaja. Okey. So, jadi sekarang bukakan air Bukakan air. dan pegang ini pakai tangan kanan. Okey. Letakkan di sini. Dan ya. Dan gosok rambutnya untuk menghilangkan rawatan tadi. Bilas sehingga bersih. Macam mana rasanya? Adakah rasa sudah bersih rambut ni? Masih ada krim ke? Saya rasa sudah bersih. Sudah bersih ya? Okey, sekarang lepas ni kita akan balik ke depan untuk proses pengeringan rambut. Okey, mari. Mari. Selepas ini kita akan memulakan proses pengeringan rambut. Jadi sekarang boleh buka tuala ni Buka. dan lap rambut sampai kering.
Lepas tu kita akan sikat rambut dia menggunakan sikat tangle teaser ini untuk menyikatnya supaya dia tidak melekat-lekat lagi. Pandai sekali. Lepas ni kita akan menggunakan hair dryer untuk mengeringkan rambut ini dulu. Okay. Kanan pegang rambut sebelah kiri. Hair dryer mesti selalu bergerak supaya customer tidak berasa kepanasan. Sekarang rambut sudah kering. Ya. Sikat sekali lagi untuk memastikan yang rambut ini tidak ada kusut lagi. Okey. Jadi sekarang kita nak tahu yang pelanggan ni nak buat rambut dia lurus ataupun ada golong. So kita boleh tanya pelanggan kita. Okey. Ya. Jadi bagaimanakah ingin stylekan rambut? Lurus. Lurus saja. Okey. Klipkan bahagian atas ni dulu. Okey. Macam ni. Okey. Itu try. Macam ni. Ya, cuba macam ni. Ya. Jadi sekarang agak-agak sebanyak ni. Okey. Ya, bahagian dia. Bawa ni ke atas, klip di sini. Hair dryer sudah hidup, kita ambil macam ni. Hair dryer ikut turun. Macam ni. Ini untuk kita style rambut lurus. Just bawa turun ke bawah saja. Ya, tolak ke atas semua. Ya, turun saja ke bawah. Ya. Betul. Tapi kita mesti secara perlahan, jangan terlalu cepat. Ya, betul. Boleh tahan, bagus. Sekarang kita ke bahagian kedua. Dan kita akan ulangi proses ini untuk bahagian-bahagian yang lain. Baiklah. Ya. Selesai sudah proses menanam rambut ini, sekarang kita nak simpan serum untuk memastikan rambut ini nampak lebih kemas dan berkilat. Ini seperti vitamin rambut ya? Ya, ini adalah vitamin rambut. Jadi macam manakah perasaan Ethel dengan hasil kerja hari pertama dan pengalaman pertama hari ini? Saya berasa sangat teruja dan rasa nak tukar kerjaya, Thelma. Wow, pintu saya sentiasa terbuka dan kalau Ethel nak belajar dengan lebih mendalam lagi, saya sentiasa bersedia. Terima kasih atas segala tunjuk ajar. Sama-sama. Jatuh bangun dalam hidup, terutamanya dalam perniagaan, akan menjadikan kita lebih tabah dan bersedia dalam menghadapi hari mendatang. Ini telah dibuktikan oleh Thelma di dalam perniagaan beliau yang telah melalui berbagai liku. Cabaran tersebut telah menjadikan beliau lebih cekal dan bersemangat dalam meneruskan perniagaan beliau dan terus memacu ke peringkat yang lebih jauh. Daya keazaman beliau dalam memajukan industri dandanan rambut harus dijadikan contoh kepada wanita di luar sana tanpa perlu memberikan banyak alasan. Sentiasa bersemangat mempelajari teknik-teknik baru dalam bidang dandanan rambut menjadikan diri beliau sentiasa relevan dalam menyantuni permintaan pelanggan yang sentiasa mahukan fashion-fashion yang terkini. Kualiti dan inovasi yang ditekankan menjadikan beliau seorang yang bijak mencatur perjalanan perniagaan dalam menghadapi tuntutan pelanggan dan perniagaan. Sokongan dari keluarga, tenaga kerja dan para pelatih juga telah menjadi tulang belakang kepada kejayaan perniagaan beliau dan bersama-sama mereka bergerak seiringan dalam menghadapi masa depan yang terhidang. Semangat Thelma wajar dijadikan contoh dan inspirasi kepada mereka yang ingin menceburi diri dalam bidang dandanan rambut ini. Sekian saja daripada saya buat kali ini dan kami di Femina mengharapkan yang terbaik buat anda semua, khususnya wanita-wanita di luar sana tak kira di mana anda berada. Bye!